Assalamualaikum, bersama saya Puan Rosliha di dalam khusus DKV 20253 Manufacturing Processes and Technology. Masih di dalam chapter yang ketiga, part yang ketiga, iaitu berkaitan dengan metal forming. Okay, jadi untuk kali ini kita masih berada dalam sub-content yang terakhir, iaitu forming processes. Which is part some part daripada forming processor yang masih tidak selesai. Okay, and in this video we will be discuss about the various common metal forming. Selain daripada kita dah discuss earlier dalam video sebelum ini, kita dah discuss about the rolling operation, extrusion, kita dah discuss about forging, and then kali ini kita akan discuss about part 3 yang ada drawing inside here and also sheet metal. Okay, okay, dalam drawing, okay, this is the example, this is the slide yang akan membincangkan about drawing. Okay, drawing yang di sini, sebab kalau sebut drawing nanti, kalau non-technical, kalau drawing dia ingat seni pula kan, iaitu melukis kan. Yang ni tak ya. Dalam drawing yang di sini tidak membincangkan tentang bagaimana proses untuk melukis, tidak. Tapi yang ni bermaksud okay, dalam drawing in this video membincangkan tentang bagaimana cross section area bagi satu rod ataupun wire kita kata dikurangkan, dikecilkan, okay, dengan kaedah melalui, kita kata ditarik melalui satu die, opening die lah, which is kalau kita ada die macam kat hujung sini. Okay, kita ada die kat sini kan. Actually asal dia, this is the DO, the diameter asal dia, this is the diameter asal dia. So apabila dia keluar melalui die di sini, apa yang berlaku adalah dia punya thickness itu, dia punya diameter itu was reduce kepada diameter yang lebih kecil berbanding yang sebelum ni. So kalau kita ada rod, kita nak reduce the size of rod, so kita akan buat macam gini juga. Kita akan make sure that dia masuk melalui die opening ini, and then kita akan tarik. Berbeza dengan extrusion. Dalam extrusion sebelum ini yang ada analogi tentang toothpaste tu, ubat gigi itu kan, di mana kita tekan from the back, so dia akan keluar ke depan kan. Tetapi untuk drawing ini, no, kita tidak akan tekan daripada belakang. Kita akan, macam mana analoginya, kalau biasa saya akan bincangkan, umpamanya kita sedang kita kata menarik keluar benang melalui jarum tersebut, ruang pada jarum tu kan. Kita nak tarik benang tu, kita nak masukkan benang tu, kita shoot sikit, and then kita dapat tu, kita akan tarik dia benang melalui lubang pada jarum tersebut. Okay, the same process goes here, di mana kita akan make sure that dia ada open dekat starting tu, kita akan make sure that dia dah keluar sikit, and then supaya memudahkan kita tarik dia macam tu dari segi apa function of this process adalah untuk kita reducekan the diameter lah mostly kalau kita nak buat wire ataupun rod, memang menggunakan kaedah ini ya, iaitu melalui proses of drawing. Okay, and then the major variables in drawing sama juga extrusion, which is apa yang mempengaruhi kepada kita kata drawing ni adalah dia punya kita nak reduce dia punya area, dia cross sectional area dia. So dekat sini kita ada die angle dia, okay, this is the angle dia, ada friction, kesiran yang terhasil dalam kita punya di antara kita punya workpiece over here yang bergerak ni, yang ni geseran over here, di mana ada contact situ ada geseran. Okay, and also drawing speed. Okay, drawing speed maksudnya kelajuan proses penarikan itu dilaksanakan. Okay, and actually nak buruk kat luar sana. Okay, the most important yang mempengaruhi kepada drawing force ni adalah here, angle ni akan mempengaruhi kepada kita punya daya yang digunakan ke depan, sama ada daya itu tinggi ataupun rendah.
dan juga the quality of the drawn part ataupun quality of the part yang akan terhasil di sini kelak, yang hujung yang akan keluar daripada kita punya opening of die. Okay, so kita tengok tadi macam simple je kan, tapi dari segi dia punya die dia tak simple sebenarnya Wak. So kalau you tengok kat sini, ini lepas dibesarkan. So ni bentuk of the die, nampak macam cone macam tu tak? Dia ada bell angle or radius over here, entry angle dia lain, approach angle dia lain. It was macam you nampak segmented over here. Okay, dia ada bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, dan ada 4 bahagian dekat sini. So kalau you tengok kat sini, this one is made by the tungsten carbide inside. Tungsten carbide inside dalam ni in order untuk memudahkan proses penarikan itu dapat dilaksanakan. Okay, okay ya. So saya go lagi sikit kat sini. Okay, so if you look at here, the wall thickness of the diameter or shape of tube that can be, okay, selain daripada what we call it, kita nak draw for the wire. Okay, kita juga boleh buat drawing for tube. Okay, which is dia kata tube 0.3 meter in diameter can be reduced. Kalau 0.3 meter ni umpama 30 cm lah kan. Okay, 0.3 kali dengan 100 lebih 30 cm lah. Okay, kita boleh menghasilkan those diameter. Tetapi bagi tubular lah. Tetapi mostly kita buat solid lah. Tetapi itu tidak bermaksud kita tak boleh buat on the tubular. This one is the tube kan. So kita boleh buat pada tubular, tetapi dengan syaratnya kita kena letak mandrel ini. Okay, kalau kat tengah-tengah ni nampak tak bahagian ni? Bahagian ni, and then bahagian ini, and bahagian ni. This is called as a mandrel in order untuk mengekalkan bentuk atau kata tube kat dalam tu, the roundness dekat dalam tu, so that tak adalah nanti bila tarik itu semua kita melepek macam gitu kan. Tak jadi macam gitulah. Okay, so use of the mandrel dengan pelbagai bentuk lah. Okay, so when you do the kita nak buat proses drawing ni Wak, dia bukanlah sekali lalu tak macam kita buat rolling, macam kita buat extrusion juga sebenarnya. Okay, kita tak ada lah buat single pass. Kalau extrusion tu highly possibility tak ada masalah sekali untuk buat single pass. Tapi kalau let's say that you nak reducekan banyak, so bermaksud kita akan guna beberapa size of die pada extrusion untuk, okay, lepas extrude kat first ni, and then dia akan extrude lagi kali kedua, stage yang kedua dengan size yang lebih kecil, extrude pula kali ketiga dengan size yang lebih kecil, macam gitulah ya. Tetapi kalau drawing ni dia buat dalam keadaan one shot terus macam gini. Tetapi kalau you tengok dia ada the die yang kita kata series of die. Okay, daripada yang ni keseluruhan alat ini disebut sebagai draw bench. Okay, the machine called as draw bench. Dia untuk kita menghasilkan bar drawing lah. Bar drawing tu I mean that kita hasilkan bar hujung ni. Okay, so dia menggunakan keadaan ni untuk dia menghasilkan those bar called as draw bench. Okay, kita tengok segi die. Okay, so if you look at here, actually dia ada beberapa die yang digunakan. Okay, this one is first. Okay, dah habis first ni, lalu pula yang second ni, dan ni lalu pergi kat sini. Kalau perlu di-reducekan lagi, kita akan letak lagi die kat depan. Maksudnya ni ada size dia tertentu, ini reduce daripada kecil lagi daripada size ini. Kalau ke depan ni lagi kecil daripada size ini. Okay, lagi ke depan tu maksudnya lagi kecil lah. So it will be done continuously. Okay, sehinggalah kita ada multiple die yang bersusun kat depan tu. Lepas lalu satu die, keluar daripada die tersebut, lalu another die, and then next die, sampailah kita dapat size yang diperlukan. Okay, apa itu capstan? Capstan over here, capstan ni merupakan is a motor driven yang dipandu oleh motor untuk menghasilkan proper pulling force. Okay, menghasilkan daya tarikan. Pulling is tarik dari tarikan untuk membolehkan kita punya wire tadi ataupun kita punya root ni keluar, okay, melalui die yang ada. Okay, dan dia akan maintain, akan mengekalkan those tension lah. Tension maksudnya bukan tension stress tu, tension maksudnya dia tarikan macam tu kan, as the wire as it proceeds to the next draw in the series. So kat sini nampak macam gulung macam tu tak because of there was a motor yang akan mengekalkan pergerakan daripada sini sampailah ke depan sana. Okay,
daripada capstone lah. Okey, selain daripada drawing, kita ada sheet metal forming lah. Okey, sheet metal forming ni kalau semester nanti buat semester 3 nanti you guys belajar tentang sheet metal. Bagaimana kita nak membentuk menggunakan material daripada sheet metal. Okey. Sheet metal. Okey, maksudnya dah habis tentang bulk lah. Okay, kalau sebelum ni kan you talk about the bulk deformation. Bulk deformation kita ada rolling, kita ada extrusion, kita ada fogging, kita ada drawing kan. Okay, kali ini ataupun swagging, radial fogging. Okay, so now we talk about the sheet metal. Okay, kali ni kita punya material yang digunakan adalah material yang nipis saja, bukan plate ya. Dia called as a kita pakai as a sheet metal lah Okay, sheet metal. Okay, sorry. And then kemudiannya, apakah proses yang boleh dilaksanakan kepada sheet metal? Kemudian kita, okay, dia kadang-kadang some people mungkin dia agak confused between the sheet metal and plate. Plate ni dia ada size-size tertentu. And sheet metal ni biasanya kalau you tengok nilai untuk dia punya thickness-nya, let me check first for you. Okay, untuk sheet metal mostly below 6 mm. Okay, 6 mm sebab more than 6 mm consider sebagai kita kata plate. Okay, dia kata 3 dan 6 mm consider sebagai plate. Jadi less than that consider sebagai sheet metal lah. Okay, that was 6 mm ya, bukan 6 cm. 6 mm. Kalau lebih daripada 6 mm tu kita sebut sebagai dia sebagai plate. Kalau less than 6 mm tu kita consider dia sebagai sheet metal lah. So actually dia ada banyak variation of size daripada sheet metal, tapi generally less than 6 mm tu consider sebagai sheet metal. Okay, dan biasanya untuk sheet metal kalau tengok kat sini, dia punya surface is dia punya permukaan itu berbanding dengan dia punya volume isi padunya biasanya what we call it very high lah. Sebenarnya surface besar tapi isi padu je kecil saja Okay, macam gitu. And then kemudiannya, apakah proses yang boleh dilaksanakan ke atas sheet metal ni? Bagaimana kita nak processing of the sheet metal in order to produce the product. The method of processing ke atas sheet metal untuk menghasilkan produk. Kita boleh buat bending, drawing, shearing. There's process such as rolling, roll bending dan sebagainya lah Okay. So what is bending? Okay, dalam bending ni maksudnya kita nak define as a straining maksud terikan ke atas metal around dia punya straight axis lah. Okay, so semasa operasi of bending, log material on the inside dalam akan mengalami compression. Maksudnya kalau kita bending, if something you bend dekat bahagian bawah ni, which is kalau tangan saya you boleh imagine that kalau bending macam itu, bahagian dalam ni, kita bawah tu pergi pada dalam akan mengalami compression, mana bahagian luar tu akan mengalami stress, kita kata tension lah ataupun stretching lah kan. And then kemudiannya semasa bending, kita katakan bahawasanya metal tadi akan mengalami perubahan secara plastically, iaitu mengalami proses berubah bentuk secara kekal lah Okay. Okay, bear in mind that semasa proses of bending, there are very little ataupun no change in the thickness. Kalau dah tiba-tiba dekat kawasan bending tu dia nipis sangat ke ataupun mengalami perubahan secara drastik dari segi thickness, yang tu kita consider dia nak fail lah tu. Dia ada failure kat situ. Maksudnya kejadian apa yang tadi tak berlaku seperti yang kita nak. And there are two types of common bending, iaitu V bending and H bending lah. So kita tengok gambaran Syah. Okay, this one, okay, yang ni. Kalau yang untuk video kali ni, untuk yang that this slide sangat penting. Okay, look at here. V bending dia berlaku kat tengah-tengah. Bukanlah nak kena center ke medium. No. That bukan di tepi lah, selain daripada tepi. Kalau dia berlaku kat hujung tu kita panggil sebagai edge bending. Macam gini lah. Okay, kalau berlaku kat hujung, tak kira lah hujung macam mana, kita sebut sebagai edge bending. Tetapi kalau dia berlaku selain daripada hujung, kalau saya sebut kat tengah nanti, korang assume dia, mesti betul-betul center ke medium. Tak, dia tak semestinya kat center, tapi selain daripada hujung. Senang cakap macam itulah. Okay, so dia akan disebut sebagai V bending. Dan biasanya kalau V bending ni, biasanya dia punya bentuk of dia die dia, puncture and die dia akan membentuk-bentuk V. Sebab tu dia panggil V bending. Okay, so if you look at here,
bagaimana kita nak kita form the V bending, collaboration between the puncher and the die over here. Okay, so menghasilkan those V shape macam tu. Sometimes the angle tu very obtuse ataupun very acute. Okay, so dan biasanya because you kena buat single, you kena buat satu-satu. So biasanya dari segi production operation dia, dari segi cycle dia low ya, sebab sekali bend satu je you dapat. Okay, macam itu. Kalau edge bending dia pula, kita akan buat di hujung. Okay, di hujung-hujung ni, di betul-betul di sisi dia. Okay, di hujung dia. Okay, and then kemudiannya, tetapi kalau dekat sini, bezanya ini dengan ini, yang ini perlu ada pressure pad. Yang ni, pressure pad. Dekat sini tak perlu pressure pad. Okay, logiknya adalah, mungkin yang tak nampak, bagi yang nampak tu mungkin masa bila sebut tu dah tengok gambaran ni pun dah tahu dah kenapa kan. Okay, kat sini puncher and die ni bertindak sebagai lock dia. Jadi dia tak bergerak dah. Sudah tekan ke dalam, dah masuk ke dalam. Sudah punch ke dalam. Jadi dia tak perlulah pressure pad bagai. Tetapi kat hujung ni, bila dia kat hujung, kalau awak tekan dia turun, yang ni tak ada pressure pad over here, melurutlah kita punya sheet metal ni jatuh kan. So macam mana dia nak mengekalkan dia kat sini? Jadi tidak ada daya yang menghalang daripada dia bergerak. Jadi nak tak nak you kena menggunakan pressure pad. Sebab tu dia kata, okay, pressure pad is used untuk semasa apply force. Semasa kita nak yang ni, this is the force. Okay, apply force to hold the and then kemudiannya dekat pressure pad ni pun kita akan bagi force juga supaya dia dapat lock kita punya sheet metal daripada bergerak lah. Okay, a pressure pad is used to apply a force. Maksudnya satu pressure pad ni di apply kita digunakan untuk kita berikan daya untuk apa? Daya untuk kita lock kita punya sheet metal supaya tak bergerak semasa proses of punching sedang berlaku. This one is the punching lah. Puncher dia akan force, dia akan memaksa pad kita untuk bending ke bawah. Okay, so kalau kita tengok dari segi bending dia buat, kita tengok yield and bend over the edge. Yield tu untuk kita what we call it, untuk dia kita kata mengatasi dia punya yield point dia lah. Yielding tu maksudnya mengatasi yield point dia. Okay, sehinggalah dia membentuk kepada yang macam gini. Kalau kata daya yang diberikan di sini dikenakan oleh puncher ini sangat sedikit ataupun very low, so possibility bila kita lepaskan puncher dia akan return balik straight macam gini. Yang tu kita kata dia tak mengalami apa yang disebut sebagai plasticity. Okay, tidak mengalami plastically bend. Okay, dia masih dalam keadaan elasticity kan. Macam itulah. Okay, and then kalau you nak menghasilkan lebih complicated wiping die, complicated wiping die can be designed for the bending angle greater than. Kalau kita nak menghasilkan selain daripada 90 boleh, tak ada masalah. Cuma hasilkan die yang bersesuaian lah untuk that particular angle. Macam tu. Because the pressure pad is used, wiping die are more complicated and costly berbanding dengan V-bend. V-bend ni dah tak ada pressure pad kan. Saya tak boleh nak menghasilkan those kita kata complicated design. So dia murah lah berbanding dengan yang ni. Tapi yang ni used for high production. Maksudnya sekali buat ni kita boleh bend the whole hujung ni. Jadi tak boleh. Jadi satu area saja kita, okay? Okay, now selain daripada V bending dan juga edge bending, kita juga ada miscellaneous bending yang lain. Contohnya seperti channel. Saya bila dah tengok ni mungkin ramai yang tengok, oh okay, kita punya dekat atas rumah tu kita ada rooftop tu kan, kita ada satu saliran untuk air hujan tu kan. Yes, it was made by the bending lah bending. Kita ada U channel, kita U bending, kita ada air bending. Kenapa disebut sebagai air bending? Because of bawah ni kosong. So it was macam tu. Yang ni offset, yang ni corrugating. Kalau ni macam kita nak buat zinc tu kan, macam kita nak bentukkan zinc untuk bumbung tu daripada yang ni. And then macam ni kita nak menghasilkan satu tube yang bersama macam ni. So kita menggunakan tube forming. Okay, so F over here merujukkan daya yang dikenakan. Okay, kalau you tengok lah, kalau dalam proses bending ni, yang atas ni yang bagi tekanan called as a puncher, yang bawah ni called as a die. Macam tu So puncher and die akan collaborate well in order untuk dia membentuk kepada menghasilkan bentuk-bentuk yang diperlukan dalam kita nak menghasilkan this process of bending. Okay, selain daripada
yang tadi kita ada juga bending-bending yang lain such as flanking, hemming, seaming, curling. Kalau macam gini kan biasanya kadang-kadang diikuti, okay, dia bend dulu, lepas tu baru buat welding. Sebab apa? Nak bagi dia cukup kuat. Yang tu nak tambah dia punya joint punya strength. Macam gitu. Okay, habis tentang bending. Okay, kali ni cakap tentang drawing. Tadi dah drawing Miriam. Tiba cakap pasal drawing. Okay, ingat. Yang ini, kali ini drawing pasal sheet metal. Yang tadi tu drawing pasal rod. Okay, rod. Rod which is, it start from the billet. Daripada billet pergi ke rod. Rod pergi ke wire kan. Yang tu. Yang ini, we talk kepada sheet metal. Okay, dah habis dah kumpulan part deformation. Now, we talk kepada sheet metal pula. Okay. So, untuk sheet metal kita belajar tentang bending and then drawing over here. So, drawing yang macam mana pula kalau kita compare dengan for the wire making tadi kan. Okay, yang ni untuk kita menghasilkan produk-produk seperti cup shape, box shape and other complex curve punya shape, including hollow shape parts lah. Okay, di mana dia kata it was performed by placing a piece of sheet metal. Okay, kita ada sekeping sheet metal tu, kita letak atas die and then kemudiannya ada pancit yang akan bertindak ke atas die tersebut untuk membentuk bentuk kita kendaki lah. Okay. Okay, so contohnya seperti beverage can, tin Coca-Cola, tin Pepsi, semua kan. Ammunition shell, biasanya buat untuk kita kata kelongsong untuk peluru. Sinki ada banyak ni. Jangan confuse pula. Bukan sinki yang seramik tu ya. Sinki yang dibuat daripada sheet metal tu. Yang nipis tu kan you nampak. Apa yang daripada logam tersebut kan. And then we have a cooking pot. Periuk mak kat dapur tu. Okay. And automobile body parts. Okay. So, kita tengok macam mana kaedah pemprosesan dia. Yang ini disebut sebagai cup. Okay, drawing a cup shape. Deep drawing called as a deep drawing. Okay, deep drawing. Sebab tu kalau you tengok, ingat tadi kalau dalam slide yang terdahulu I'm telling you that even though we do the drawing ataupun kita buat bending dan sebagainya, still kita tak reduce dia punya thickness. If you look at here, this is the kepingan asal ni macam ni, and then bila dia membentuk cup tersebut, still okay, the thickness dia masih dikekalkan. Jangan pula nanti assume that okay, nanti kalau kita bending bagai nanti thickness dia akan jadi lagi nipis daripada asal. Tak. Okay, dalam sheet metal bila you do the bending, bila you do the drawing, okay, the thickness of the material asal which is the sheet metal asal itu dikekalkan sehingga membentuk produk tu. Maksudnya produk ke sheet metal yang belum dibentukkan, thickness dia adalah sama. Okay, thickness dia adalah sama. Okay, so apa yang kita buat dekat sini adalah we just put our sheet metal ke atas die and then kemudian kita letak blank holder ni macam pressure pad lah kita tekan dia supaya sheet metal kita tidak bergerak ataupun out balance masa proses puncture ni start tolak dia. Tetapi bila mana dia melurut, dia dah start melurut, the puncture tu akan what we call it, akan force dia punya sheet metal tu going down through the die so that they can produce this types of, kita kata bentuk lah okay, macam gitu. Okay, this one is drawing process. Yang ni paling kalau dalam sebelum ni lah, kalau sheet metal selain daripada V-bending dan edge bending tadi yang ada table tadi, ini antara benda yang biasa ditanya lah dalam deep drawing kita sebut tentang deep drawing. Sama juga macam tadi, kita just letak kepingan sheet metal kita ke atas die and then kita letak blank holder untuk kita pegang. Bukan tekan sampai dia tak bergerak just pegang temporary sementara dia puncture start bagi initial contact. Okay, this yang ni, okay, yang dua ni kita letak supaya puncture having initial contact with the work. Okay, yang kedua ni adalah bending start perform proses bending because of kat mana awak tengok ni kat ujung ni dah ada start bending and then kemudiannya from the bending because we want to 100% change it into kita kata cup kan. So all yang tertinggal flank kat tepi ni pun kita nak convert it into dinding tepi, nak jadi cawan ni, jadi cawan logam tu kan. Tu contohnya lah kan. Ataupun kita nak buat minuman dalam tin tu kan, bentuk yang atas tu kan, yang dia punya body dia.
Dan kemudiannya kita paksa lagi, paksa dia turun lagi, melorot kat tepi ni, and up the final cut sheet showing effects of thinning in the cup wall. Okay, so terhasil lah the cup, apa kata-kata, bentuk cawan tersebut. Okay, okay. Somehow setiap kali kita menjalankan satu proses itu, mana ada proses yang 100% sempurna, so biasanya akan berlaku kecacatan. Kita biasa masak pun, yang dah biasa masak pun boleh menyebabkan burning kan, terbakar ataupun kita kata overheat dan sebagainya. Begitu juga dalam proses yang menyebabkan drawing ni. Okay, drawing untuk sheet metal yang ni untuk drawing sheet metal, bukan drawing untuk wire tadi, ingat. Okay, this is the gambar aja kat atas ni menunjukkan common defect lah, kecacatan yang typical to be kita kata arise, timbul ataupun berlaku semasa proses of drawing, sheet metal drawing. Yang pertama called as a fang, wrinkle, berkedut. Okay, cuma dia berkedut bukan dekat dia punya dinding, tapi dia berkedut dekat atas tu, dekat dia punya flank. Kalau tanya flank tu, what is flank? Kalau pergi dekat pot kan, periuk tu kan, periuk yang mak kat masak kat dapur kan, bila kan ada tempat lay down, tempat kita letak tutup periuk tu, sebab mana ada periuk yang macam gitu je kan, tak ada kan. Biasanya melainkan periuk moden tu adalah dia punya yang ni, periuk yang kata periuk lama tu, dekat tepi tu dia ada macam satu ruang kan, satu lebihan, so boleh letak tutup tu properly je atas tu. Okay, jenama butterfly lah, macam kiwi lah, tu jenama lama lah tu. Okay, that was wrinkle at the flank, tu maksudnya flank. Okay, yang nombor 2 ni wrinkle at the wall. Wrinkle juga, kedutan juga berlaku pada dia punya wall. Yang ni obviously called as a tearing, terkoyak. Yang ni earring, dekat atas tu macam berblok-blok macam gitu. And then kemudiannya yang ni ada scratches pada dia punya dinding kan. Okay, ini adalah common defect yang berlaku dalam drawn parts. Okay, part-part untuk proses drawing ni, semasa proses drawing dilaksanakan. Okay, kalau tengok dari segi penerangan, bagaimana wrinkle of flank itu terjadi? Okay, a series of ridges that form radially in the undrawn flank of the work part due to compressive buckling. Semasa proses of the nak drawn tu, adanya buckling, maksudnya okay, based on the saya punya search from the internet, buckle, apa maksudkan buckling is the sudden change in the shape of the structural component under load such as the bowing or the column under compression, ataupun wrinkle pada plate. Okay, maksudnya berlakunya perubahan dari segi sepatutnya kita tekan, okay, kata kalau kita tekan dia straight macam gitu, tapi suddenly dia bend. There was a buckling lah. Okay, kalau macam dinding tadi, wall tadi kan, flank tadi, sepatutnya dia straight je, tapi dia berlakunya ombakan tersebut kan, that was called as a buckling, compressive buckling. And then sama ada yang ni buckling pada kita punya flange kat atas tu, yang ni buckling pada kita punya wall kat dinding. Tearing senang cerita sebab koyak. Okay, cuma the process of koyak ataupun tear ini berlaku, ataupun kita kata crack ni berlaku, ataupun kita kata open pun ini berlaku. Macam-macam perkataan yang keluar, open wound lah apa kan. Okay, so open crack ni berlaku biasanya pada vertical wall, dinding yang menegak, usually near the base on the, biasanya dia berlaku dekat bawah, dekat hujung kat bawah tu, dekat cornering tu kan, near the cornering tu kan, of the drawn cup due to high tensile, akibat daripada kita kata kekuatan regangan yang sangat tinggi, dan ada sebahagian daripada kita punya sheet metal tu, dinding dia tu yang thinning, macam menipis lah, dia dah macam jadi getting, sepatutnya tak menipis je, tapi kat satu dia semakin menipis. So occur as a method in the pull over the sharp diagonal, dan biasanya possibility happen bila mana satu disebabkan oleh penipisan yang melampau dekat kawasan tersebut. Okay, dan satu lagi mungkin disebabkan oleh cornering yang terlampau tajam lah. Sepatutnya tak boleh corner tajam tu, kita ada fillet kan, tetapi mungkin ialah semasa proses pembuatan tu possible to happen, anything possible to happen lah. Okay, kalau earring pula disebabkan oleh
Irregularities. Kita kata irregularity in the upper edge, dekat atas tu sepatutnya kalau kita tengok daripada atas dia sama flat macam gitu, tetapi suddenly dia akan jadi macam berombak macam gitu kan, berombak. Okay, disebabkan oleh anisotropy in the sheet metal. Maksudnya masa kita setting tu kat die tu, ada yang tak kena lah, tak sama. Jadi bila dia turun tu, bila dia deep drawing tu, ada bahagian yang orang kata kurang, ada bahagian yang kita kata lebih kan, jadi dia berombak dekat atas tu kan, because if the material is perfectly isotropic, ia do not form. Maksudnya kalau earring berlaku kat atas tu berombak-rombak tu anisotropic lah, tak sama lah masa kita letak kita punya sheet metal tersebut. Mungkin masa letak sheet metal, atau juga mungkin disebabkan oleh sheet metal tu ada kecacatan. Sepatutnya thickness dia sama, tapi thickness dia tak sama. Itu pun possible to happen juga. Okay, yang ketiga terjadi ataupun ketiga pula dah. Yang kelima ya, surface scratch. Yang ni terjadi bila mana berlakunya kita insufficient lubricant. Kita kata pelinci yang tidak cukup, menyebabkan dinding kita punya pada punch dan die tu kasar, ataupun kita tak cukup licin sehingga menyebabkan scratches pada kita punya dinding hasil drawing part kita, ataupun kita kata drawing part kita, sheet metal drawing part kita. So this is the 5 common defect explanation. Explanation of the 5 common defect yang boleh berlaku terhadap kita punya sheet metal di bawah kaedah drawing. Di bawah kaedah drawing. So maka dengan habisnya drawing tadi, kita telah pun selesai membincangkan tentang metal forming. It was classified according to the punya raw material, bulk deformation and sheet metal. In the bulk deformation, you have studied about the rolling, extrusion, forging. Lepas tu you ada what we call it, selain itu juga ada drawing. And then for the sheet metal pula, kita ada bending, edge bending, V bending. Kita ada drawing yang tadi kan, sheet metal drawing kan. Okay, sebelum itu, so kita tengok ada masing-masing dengan kita kata patent dia masing-masing, kaedah dia masing-masing. And then kemudiannya before that, kita juga telah bear in mind that untuk sheet metal je yang kita boleh buat dalam keadaan proses sejuk atau kita cold work. Bagi yang bulk material, mostly hampir kesemuanya dibuat dalam keadaan proses panas ataupun hot working. Hot bukannya dalam keadaan cold work. Okay, untuk sheet metal je yang allow us untuk kita buat dalam cold work easily. Okay, kalau yang hot working, no, you need to kita kata do the process of the metal forming in the hot working. Okay, and then kemudiannya bear in mind that you need to know how to distinguish between the hot working and cold working, and the advantages of hot working and cold working, and also back to the jenis-jenis pelbagai common metal forming process yang ada, classified according to dia punya sama ada dia kategori bulk deformation ataupun sheet metal forming kan. Okay, so I think that's all for in this video. So I will come with the related question for this video, and we having discussion while doing our meeting. Okay, so till here, see you in the next video. Assalamualaikum and bye. Happy watching.